Tidak nak debat. Tapi Ustaz Abu Ishaq Al-Suraini orang hebat. Dia tahu dah. Dengar ayat tahu dah. Ini nak sindir. Ini dia nak sindir, dia kata. Maka faqala Sunni, maka berkata ulama Sunni itu, iaitu Ustaz Abu Ishaq Al-Suraini, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha'. Maha suci Allah yang tidak berlaku dalam kerajaannya kecuali apa yang dia hendak. Ia balas. Dia sindir ikut tasbih. Orang sindir tu sindir ikut tasbih. Dia tasbih juga. Maha suci Tuhan yang tidak berlaku dalam kerajaannya, dalam pemilikannya kecuali apa yang dihendak. Hanya berlaku waktu Tuhan nak. Nak jawab balik dia kata, baik Tuhan nak, buruk Tuhan nak juga. Buruk itu kerajaan dia juga. Dia jawab balik. Hak buruk pun milik Tuhan, kerajaan Tuhan. Takkan nak kata perkara buruk tu bukan dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan apa? Faqala al-Mu'tazili. Dah bila sama-sama dah ni, ni pun jawab, ni sahut. Ni bagi, ni sahut. Jadi faqala al-Mu'tazili, berkata ulama Mu'tazilah itu, Ustaz Abu Qadi Abdul Jabbar, ayasha'u rabbuna an yu'sa. Adakah ingin Tuhan kita dimaksiatkan dia, diingkarikannya? Tuhan kita nak ke supaya orang ingkar kepada dia? Tuhan kita nak ke supaya orang ingkar dia? Jawab Ustaz Abu Ishaq, qala Sunni, ayu'sa rabbuna kurha qahran. Ayu'sa rabbuna qahran. Adakah Tuhan kita orang ingkar dia dalam keadaan terpaksa? Adakah orang buat maksiat kepada Tuhan dalam keadaan Tuhan itu terpaksa, tak ada arah dah orang buat ke dia? Takkan orang buat maksiat ke Tuhan dalam keadaan Tuhan tergagah, terpaksa jugalah nak orang maksiat lah. Tak ada daya Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Mana bukan kehendak Tuhan berlaku tu, bukan kehendak Tuhan, mana terpaksa maksiat. Tuhan tak nak, tiba-tiba berlaku, mana berlaku dengan bukan kehendak Tuhan. Gitu. Jawab balik dah tu. Faqala al-Mu'tazili, berkata Qadi Abdul Jabbar, ara'aita in mana'ani al-huda wa qada alayya birrada ahsana ay ahsana ilayya. Ahsana tu hamzah istifham dibuang lah. Jadi ahsana ay ahsana ilayya am asaa. Qala al-Mu'tazili, Qadi Abdul Jabbar kata, ara'aita, apa pandanganmu? Ara'aita ni maksud akhbirni, beritahu kepada aku, atau apa pandanganmu? In mana'anil huda, jika Allah Ta'ala menghalangkanku daripada hidayah, wa qada alayya birrada, dan dia takdirkan atasku dengan kehinaan, dalam keadaan itu ahsana ilayya am asa, adakah dia berbuat baik kepadaku atau berbuat jahat? Dia kata munasabah dah, Tuhan sekat aku daripada hidayah, lepas tu Tuhan tentukan aku itu celaka. Adakah Tuhan buat baik ke Tuhan buat jahat? Tengok ada hasyiah tak? Dia kata ara'aita in mana'anil huda ila akhirih, maksuduhu annahu la yasihhu an yuqal annahu ahsana ilayya aw asaa, bahawa tidak sah dikatakan Tuhan berbuat baik atau buat jahat illa fi hadhil halah, kecuali dalam keadaan ini. Maka fayata'ayyanu annahu lam yaqdi alayya birrada, maka tentulah Tuhan tidak menentukan di atasku dengan kecelakaan.
walam yaqa bi iradatihi, dan tidak berlaku dengan iradatnya, hatta yuqal, sehingga berkata an innahu ahsana am asa, dia itu buat baik atau buat jahat. Jadi persoalan ni nak kata ni, perkataan Syekh Qadhi Abdul Jabbar Hamadan ni, dia kata kalau dalam keadaan Tuhan sekat daripada hidayah, tentu kan celaka. Kita nak kata Tuhan buat baik ke buat jahat? Nak kata buat jahat ke jahat, mana di situ mana peranan hamba, di mana baik buruknya. Bukan nak kata Tuhan buat jahat. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Faqala in mana'aka ma huwa laka faqad asaa. Jika Allah menghalang kamu apa yang milik kamu, maka dia telah buat benda yang tak elok. Kalau benda itu milik kamu, tiba-tiba dia halang kamu buat benda dalam milik kamu, Tuhan menyekat kamu buat daripada apa yang milik kamu, maka itu buat perbuatan yang kecil. Kalau gitu, wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yahtassu bi rahmatihi man yasha. Tapi jika dia halang engkau daripada perkara yang milik dia, maka dialah yang menentukan dengan rahmatnya siapa yang dia hendak. Barang siapa dengan apa yang dia hendak. Bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man bi rahmatihi man yasha. Ni min man tak? Ada min, ada man ni. Fa huwa yahtassu bi rahmatihi man ma yasha. Man akan man ma yasha. Situ ma saja, tak ada min, ma tu tak ada dah. Ma yasha aja. Ma yasha aja. Ma yasha. Dalam mushaf, dalam riwayat lain pun ma yasha kok. Tak ada ma. Tengok. Ma yasha. Dalam lain tak ada. Cerita ni ada dalam Tuhfatul Murid ada. Maka dialah Allah yang menentukan dengan rahmatnya, man yasha, apa yang sesiapa yang dia nak. Maknanya dia boleh tentukan hak dia nak bagi apa, ikut dia. Jadi Allah yang menentukan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Sebab apa? Sebab benda yang dihalang tu milik dia. Maka dia tidak dipanggil zalim. Sebab antara makna zalim ialah tasarrufu fi milkil ghaib. Kita menggunakan milik orang lain, itu zalim. Dan Tuhan zalim ke? Tak zalim, sebab dia halang benda milik dia. Adapun jika dia halang benda yang milik kamu, maka zalimlah dia. Tapi tidak, dia bukan halang benda yang milik kamu, dia menghalang apa yang milik dia. Bila begitu, dia ikut dia lah, dengan rahmat dia nak beri pada siapa. Tasarrufu fi milkil ghaib atau fi haqqil ghaib, sama. Fi haqqil ghaib, hak orang lain, hak lagi umum pada milik. Maka bila begitu, tak boleh jawab. Fanqata'al mu'taziliyyu 'anil munazarah, maka terputuslah habis Mu'tazilah daripada munazarah. Tak boleh teguh lah. Habis jawab apa? Panggil rapat dinding. Beri hujah rapat dinding kan, tak boleh nak jawab. Nak jawab apa ni? Tadi boleh jawab akhirnya tu. Jadi kalau munazarah yang betul, ya kan akan ada natijah lah, ada natijah. Terutamanya benda yang bukan khilafiyah, benda yang sepakat, akan ada natijah. Cuma cara tu biar betul. Okey, kalau tidak dia akan putar. Dia akan pusing. Ini orang faham munazarah ni. Walaupun dia Mu'tazilah, dia faham munazarah, dia takkan
ulang dia sama dengan cara ayat berbeza. Yang sekarang ni jadi masalahnya, bila sampai 2-3 kali prekat, bila berhujah, hujah tu pula mula sama, tapi ayat berbeza. Nampak macam hujah baru, ada macam. Jadi kalau pihak yang nak debat, jenis tak pandai juga, ikut tak sedar. Hak tu memang yang jenis pandai pusing hujah. Hak ni pula tak tahu kat mana silap, ikut je lah. Tak sesat. Tak sesat. Nah, kena. Hak ni nak kena mana? Jangan. Tahu Piyu Faiz ada anak murid Ustaz Waizal nak debat dengan Piyu Faiz. Ana mesej dia. Dia kata tak jadi. Ustaz Waizal tak jadi. Tak tahu anak murid nak jadi ke. Tak tahu. Tapi Piyu kata, anak kata kalau molek yang tanda muka dia. Kurang-kurangnya dia tahu kat mana silap. Qauluhu ay adami iradatihi lahu ta'ala. Ini tafsir bagi karahati. Ijadu syai' min al-alam ma'a karahatihi liwujudihi. Ay adami iradatihi. Karahatu ay adami iradatihi lahu. Nak tafsir bagi karahah, tidak ingin bagi perkara itu. Qauluhu ay adami iradatihi lahu ta'ala. Innama atal musannifu bidzalika ma'a anna at-tafsira laysa min wazifatin mutuni. Hanya saja musannif mendatangkan dengan ini, dengan ayat ini, adami iradatihi, dengan qaulihi ini, ma'a anna at-tafsir wal hal. Tafsir itu bukan dari tugas matan, bukan kerja matan. Matan ni tak perlu pada tafsir. Matan ni yang ringkas, padat. Jadi tidak sewajarnya dalam matan ada pentafsiran. Poin saja. Tafsir-tafsir dia syarah. Laisa min wasifatil mutun. Kenapa dibuat datang itu? Li'alla yutawahhama, supaya tidaklah disangkakan annal murada bil karahati, bahawa yang dimaksudkan dengan makruh ini makna syar'iyyu, makna syarak bagi makruh. Sebab apa dia buat datang juga adami iradati tu, supaya orang tak faham ma'a karahatihi itu dengan karahah, dengan maksud karahah syar'iyyah. Apa dia karahah syar'iyyah? Wa huwa talabu tarki syai'i talaban ghaira jazimin, iaitu menuntut tinggal sesuatu akan sebagai tuntut yang tidak putus, tidak jazam. Tuntut tinggal, makna tinggal bukan mesti tinggal. Tinggal tapi tak mesti tinggal. Dituntut tinggal bukan dengan jalan putus, bukan dengan jalan mesti. Itu makna karahah. Jadi adakah karahah amal itu? Tidak. Sebab itu didatangkan dengan tafsir tadi, adami iradati. Karahah dengan maksud tak ingin. La yuqalu, maka tidak dikata innal maqama yaqtadi tafsiraha bima dzukira, bahawa maqam, kedudukan ini menuntut supaya menafsirkan, dia menafsirkan dengan apa yang disebut, menafsirkan karahah dengan apa yang disebut. Dia kata di sini, maqam di sini, perbincangan ini menuntut supaya menafsirkan karahah dengan apa yang dituntut, iaitu adami karah, adami iradati itu. Maka fala hajata litansis, fala hajata litansisi alaihi, maka tidak berhajat untuk menyebut secara nas, sebut tansis, menaskan di atasnya. Jadi dia kata situasi ni kena sebut terus lah. Maka tak perlulah ikutnya apa nama ni, tidak perlulah sebut karahah itu, sebutlah adamu iradah.
La yuqal, tak perlu kata. Maknanya i'tirad ini tidak warid, li'anna naqul, kerana kita berkata al-musannifu la hadzal ihtiyata. Musannif mengambil kira. La mulahadzah ni ambil berat tentang ihtiyat, penjagaan. Musannif mengambil berat tentang penjagaan. Sebab tu dia tafsirkan lagi karahah dengan makna iradat. Satu, wa aidan qasadat tanbiha. Musannif juga qasadat tanbiha ala al-khata'il mu'tazilah. Musannif mengqasadkan, memberi tanbih, peringatan di atas kesalahan Mu'tazilah fi qaulihim, pada perkataan mereka, innal iradata ala wafqil amri, bahawa iradat itu mengikut suruh. Iradat mengikut suruhan. Makna kalau Tuhan suruh, Tuhan nak. Tuhan tak suruh, Tuhan tak nak. Itu di sisi Mu'tazilah. Iradat itu mengikut suruh. Benda yang Tuhan suruh, Tuhan nak. Benda yang Tuhan tak suruh, Tuhan tak nak. Tuhan tak suruh kufur, Tuhan tak nak kufur lah. Tuhan tak suruh buat maksiat, Tuhan tak nak maksiat lah. Itu di sisi Mu'tazilah. Sebab apa? Sebut sebab ni. Kerana iradatul qabihi qubhun, menghendakkan benda yang keji itu keji. Kehendak benda keji itu keji. Betul tak? Contoh benda keji, contoh na'udzubillah min dzalik, hendak apa? Mencuri, na'udzubillah. Mencuri, hendak mencuri. Mencuri itu keji kan? Hendak mencuri itu keji tak? Keji. Hendak mencuri itu keji. Apa lagi? Menipu. Menipu itu keji. Hendak menipu, iradatul qabih. Qabih. Menghendakkan benda keji, hendakkan curi, dosa. Bukan dosa lah, wuduk lah, salah lah. Dosa maratib lain tu, martabat niat tu. Okey. Jadi di situ Mu'tazilah mengatakan iradat tu ala wafqil amri, mengikut al-amri. Wa bina'uhum ala dhalik, dan bina mereka Mu'tazilah di atas kaedah itu. Bina'uhum bina'uhum dengan maksud apa? Membina mereka. Membina mereka atas demikian kaedah itu. Dan apa dia? Bahawa annal makruha syar'an laisa bimurad. Makruh, perkara makruh pada syarak bukan kehendak Tuhan. Perkara makruh syarak bukan kehendak Tuhan. Nampak tak? Mana makruh tu Tuhan larang. Faham situ kalau berlaku benda makruh, bukan kehendak Tuhan. Okey, jadi apa balahnya? Wa wajhu khata'ihim fi dzalika, dan wajah ataupun hujah salahnya mereka, kesalahan mereka pada demikian itu, annahu la mulazamata bainal amri wal iradati, bahawa tidak ada lazim melazimi antara suruh dan juga ingin. Amru dengan iradat tak ada lazim-lazimi, tak mesti suruh ni nak, tak mesti nak mesti suruh, tak. Tidak ada lazim, tidak ada perlaziman antara kedua itu. Faqad ya'muru wa la yurid, kadang-kadang Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Satu. Wa qad yuridu wa la ya'mur, kadang-kadang Tuhan tak tapi Tuhan tak suruh. Kama annahu, yang kedua, kama annahu qad yuridu wa ya'mur, sebagaimana Tuhan hendak, Tuhan suruh. Yang ketiga, wa qad la yuridu wa la ya'mur, Tuhan tidak hendak dan Tuhan tidak suruh. Kama taqaddama tawdihuhu, sebagaimana telah terdahulu penerangannya. Jelas dah. Ya'muru wa la yurid, qad ya'muru wa la yurid, seperti Imam Abu Jahal. Tuhan suruh Abu Jahal beriman tapi Tuhan tidak hendak. Wa qad yurid wa la ya'mur, Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Kufur Abu Jahal, Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh.
Sebagaimana qad yurid wa ya'mur, Tuhan nak lagi Tuhan suruh, iaitu iman Abu Bakar, Tuhan nak lagi Tuhan suruh. Wala yurid wala ya'mur, Tuhan tidak nak dan Tuhan tidak suruh, iaitu kufur Abu Bakar, Tuhan tidak nak dan Tuhan tidak suruh. Itulah qauluhu ma'adduhu li awil ghaflati, dalam keadaan lalai, leka ataupun lupa. Wallahu a'lam. Apa dia nak tanya? Okay. Nak tanya benda? Tak mesti. Mana? Sunnah, makruh tu lawan sunnah. Atau makruh lah jelas. Makruh ni dia gini salah. Adakah lawan sunnah tu makruh? Bukan makruh tu lawan sunnah. Hak lawan sunnah tu makruh. Tak mesti jawab. Ada hak bukan lawan sunnah tu tak jadi makruh, tapi bukan lawan.